Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam daurah hadis bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki di dalam daurah hadis kitab 40 hadis Imam Nawawi. Baik, pada kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita yang dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu meninggalkan perkara yang sia-sia dalam kehidupan. Daripada sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Abu Hurairah telah pun menyatakan bahawa dia telah mendengar dari Nabi SAW yang telah bersabda, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Iaitulah kata Nabi SAW, sabdaan Nabi bahawa di kalangan yang disebutkan orang-orang Islam ataupun daripada keelokan Islam seseorang itu, apabila seorang itu menjadi seorang Muslim, maka seorang Muslim yang baik ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna ataupun yang tidak ada manfaat baginya. Maka hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan daripada ulama yang lain seperti itu. Maka para penonton dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala, menyebut berkaitan dengan meninggalkan, disebutkan tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita, merupakan sesuatu yang dituntut dalam agama. Masya Allah, tabarakallah. Bukan hanya dituntut kita melakukan amalan saleh, bukan hanya tuntut kita untuk melakukan amalan sunnah, seperti waktu Maulidur Rasul, kita bersama-sama nak hidupkan kembali cinta kita kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, maka itu adalah perkara yang sangat baik, bahkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di situ, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat juga merupakan satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam, dalam agama kita. Kerana perkara yang sia-sia, lama kelamaan apabila dilakukan, menjadi pula seseorang insan itu boleh terjebak kepada kehinaan, kerugian hidup di dunia, bahkan mungkin menjerumuskan dirinya kepada dosa. Kenapa saya sebut sedemikian? Kerana perkara-perkara yang sia-sia ini, ataupun perkara-perkara yang tidak ada makna dalam kehidupan ini, adalah sesuatu daripada tingkatan perkara-perkara yang dilakukan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh iblis, syaitan, yang mana mengajak manusia supaya mensia-siakan waktu kehidupan mereka. Kerana waktu kita ini untuk hidup di muka bumi Allah sangat-sangat pendek, berbanding umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW, umur kita tidaklah sepanjang seperti umat terdahulu. Contohnya dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang telah pun berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, iaitu selama 1000 tahun tolak 50 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Bayangkan panjang umur baginda. Begitulah juga umur umat manusia ketika itu. Berbeza pula dengan umur umat Nabi Muhammad SAW yang rata-rata di kalangan kita antara 60, 70, ada yang lebih, ada yang kurang. Itulah singkatnya umur kita. Dan apabila kita telah meninggal dunia, kita akan ketahui bahawa betapa singkatnya masa yang kita ada di muka bumi Allah Ta'ala ini. Oleh hal demikian, di antara jalan-jalan syaitan untuk menyesatkan manusia, selain untuk menyebabkan manusia itu menghasutnya supaya melakukan dosa, kalau seorang itu dia beriman, dia akan tinggalkan dosa, dia tak buat. Maka datanglah syaitan yang lebih tinggi lagi pangkatnya untuk ajak manusia itu meninggalkan perbuatan pahala. Maka dia meninggalkan perbuatan amalan-amalan kebaikan, kebajikan, bahkan amalan sunnahnya. Tetapi apabila orang tu masih lagi buat kebaikan, maka sekarang syaitan yang lebih tinggi lagi pangkat akan datang untuk ajak manusia itu meninggalkan perbuatan yang baik itu dengan replace, dengan menukarkannya dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia boleh dicontohkan seperti duduk, melepak tanpa buat apa-apa perkara yang bermanfaat, ataupun melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak ada memberi sebarang manfaat kebaikan, ataupun melakukan percakapan, mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang tidak ada sebarang manfaat dan kebaikan, yang akhirnya bila dilakukan berulang kali, syaitan akan pula masuk caranya, akan menyuntik pula, iaitulah supaya manusia tadi yang buat benda-benda yang tak ada makna, tak ada manfaat ni, untuk buat dosa pula. Contohlah bila kita scroll media sosial kita, mula-mula buat tak ada kerja kan, masa tu tak ada kerja, kita pun tengok social media, scroll, mula-mula biasa je.
tiba-tiba nampak benda-benda yang lain, kan? Yang akhirnya mata kita membuat dosa. Daripada mata buat dosa, ya, penglihatan kita, hati kita pula dijadikan tempat itu tempat yang adanya titik-titik hitam disebabkan penglihatan kita yang kotor ataupun yang berdosa itu, yang akhirnya diterjemahkan pula kepada percakapan dan juga perbuatan kita. Nampak? Itu trik syaitan yang disebut talbisul iblis, yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi, merupakan satu daripada jalan syaitan untuk menyebabkan manusia akhirnya terjerumus kepada dosa, adalah dengan menghasut mereka melakukan perbuatan yang sia-sia. Sebab itu dalam hidup kita kena cari jalan, dan kita kena berusaha untuk memikirkan apakah aktiviti yang memberi manfaat dalam kehidupan kita dan tidaklah sia-sia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, pastilah dia akan melakukan satu perkara, iaitulah falyakul khairan aw liyasmut, dia akan bercakap yang baik saja ataupun dia hanya berdiam diri. Maka ini antara ciri-ciri atau isyarah yang Nabi SAW berikan. Kalaulah kita bercakap, biarlah cakap kita ni cakap yang beri manfaat, cakap yang menyebutkan kebaikan, cakap yang memberikan kebaikan kepada insan yang lain atau menggembirakan orang lain, tetapi bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kalaulah kata-kata kita itu sia-sia sahaja, tidak memberikan sebarang manfaat, dan sembang kita hanya kosong saja, adalah lebih baik kita berdiam diri. Apatah lagi sembang kosong yang akhirnya membawa kepada dosa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh yang demikian, para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, seperti hadis pertama yang telah kita pelajari pada awal dahulu, marilah sama-sama kita manfaatkan setiap perbuatan kita. Indahnya Islam bukan hanya pada waktu solat kita beribadah, tetapi waktu bekerja pun kita beribadah, waktu kita belajar pun kita beribadah, waktu kita sedang bercucuk tanam pun boleh jadi ibadah, waktu kita bersukan pun boleh menjadi ibadah, apabila niat kita kerana Allah. Dan yang keduanya, kita patuhi segala yang tertakluk dalam syarat dan perintah Allah. Bila kita bersukan, berpakaianlah kita dengan menutup aurat. Niat kita bersukan kerana Allah untuk menjaga kesihatan, supaya kita dapat meneruskan ibadah dan kebaikan, kita mendapat pahala si Allah. Menjaga perkataan, menjaga perbuatan kita, maka sukan tadi menjadi ibadah. Begitulah juga aktiviti kita yang lain, seperti kita pergi riadah ke, atau kita melakukan satu aktiviti yang kita niat kerana Allah, kita jaga syariatnya, maka kita menjadi orang-orang yang beribadah dalam aktiviti yang lain. Walaupun kita buat aktiviti itu bertani, contohnya kita cucuk tanam je, nampak macam tak ada apa, tapi bila kita niat untuk berbakti pada tanah, kita tanam, dengan itu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatnya kita dapat gunakan, dan masa sama kita mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dan begitulah banyak lagi aktiviti yang lain yang kita buat. Maka kita jaga niat kita jaga perintah Allah SWT, maka kita berusaha untuk menghindarkan perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita mendapat pahala dari setiap perbuatan kita dan menjadi hamba Allah yang dimasukkan ke dalam jannahnya, insya-Allah di yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.